Hari Maritim Sedunia sebenarnya disambut pada penghujung bulan September oleh IMO ataupun International Maritime Organization yang merupakan badan yang bertanggungjawab ke atas semua hal ehwal maritim sedunia. Dan untuk tahun ini, perkapalan merupakan tema utama yang diangkat oleh WMD, World Maritime Day. Perkapalan merupakan salah satu laluan terpenting dunia dan itu adalah tema untuk sambutan shipping yang akan kita angkat dalam perbualan seterusnya bersama dengan Kapten Nazri Abdul Hassan, pengerusi sambutan Hari Maritim Sedunia peringkat kebangsaan tahun 2016 dan juga Kapten Abdul Aziz Abdullah, Setiausaha Agung Ikhtisas Kelautan Malaysia ataupun IKMAL. Ya, dan tahun ini Shipping Indispensable to the World merupakan tema untuk sambutan WMD. Boleh Kapten Nazri berikan kita sedikit tentang lanjutan kenapa tema ini dipilih dan apakah tujuannya? Okey, terima kasih Terence kerana menjemput kami sebagai jawatankuasa penganjur untuk World Maritime Day. Saya dan Kapten Aziz akan sama-sama menerangkan fungsi dan juga tema untuk Hari World Maritime Day. Ia akan diadakan pada 5 hingga 6 Oktober. 5 hingga 8 Oktober 2016 kita ada di KLCC dan juga di beberapa tempat lain lah. Okey. Tahun ini tema shipping is indispensable to the world. Kalau kita lihat sekeliling kita dengan tempat yang kita duduk, sofa, dengan peralatan TV dan handphone yang kita pakai, yang kita gunakan seharian dan juga dengan tenaga elektrik yang kita gunakan seharian, tentulah ada carrier ataupun pembawa yang bawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini, kebanyakan peralatan yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita, sebetulnya ataupun sememangnya memang kebanyakan dibawa melalui menggunakan pengaturan laut. Okay? Jadi, selaras dengan keperluan ataupun kepentingan pengaturan laut ini, itulah tajuk ataupun tema pada tahun ini dipilih oleh seperti yang Terence cakap tadi kan, Pertubuhan Antarabangsa Maritim memilih yang shipping indispensable to the world ataupun perkapalan itu amat penting kepada dunia. Jadi pada tahun ini sekali lagi kita adakan pada bulan Oktober di mana kita menyelaraskan kita mengumpulkan syarikat perkapalan, pelaut, pelabuhan dan juga pemberi perkhidmatan yang berkaitan dengan shipping untuk sama-sama terlibat dalam aktiviti kita seperti seminar, kita ada exhibition, pertandingan reka cipta dan mungkin juga Kapten Aziz boleh cerita pasal dari segi golf ataupun pelibatan daripada IKMAL. Mengapa agaknya ada beberapa lokasi untuk sambutan ini, Kapten? Apakah tujuannya diperluaskan begitu? Kita terpaksa memilih beberapa lokasi sebab aktivitinya itu selaras dengan tempat yang kita nak adakan. Pertama, kita akan mulakan pada 5 dan 6 hari bulan. Kita akan adakan persidangan, conference dan juga exhibition, pameran. Selepas itu, pada hari Jumaat, 7 hari bulan akan diadakan satu bengkel workshop di bangunan Kementerian Pengangkutan Malaysia di Putrajaya. Akan ada workshop mana partisipan daripada peserta-peserta conference akan pindah ke Putrajaya, ke Kementerian Pengangkutan dan mereka akan adakan bengkel. Kemudian pada malam 9 hari bulan, satu lagi NGO namanya Persatuan Pemilik Kapal Malaysia, MASA. Mereka akan adakan dia orang punya annual dinner. Jadi memang diselaraskan sama waktu dengan World Maritime Day supaya semua industri players boleh hadir. Dan keesokan harinya, Saturday morning, kami Ikhtisas Kelautan Malaysia, iaitu satu NGO yang mewakili pegawai-pegawai yang bertugas di atas kapal dan juga yang bertugas di darat, akan menganjurkan pertandingan golf. So that will be the final punya event lah. Jadi golf di Kelab Golf Sultan Abdul Aziz Shah di Seksyen 13 Shah Alam, bengkel mengenai dengan Malaysia Shipping Master Plan di Putrajaya, Kementerian Pengangkutan, dan pameran serta conference di KLCC Convention Center. Mungkin lanjutan daripada itu juga, Kapten Nazri, kami difahamkan akan ada penyampaian anugerah yang berkaitan dengan World Maritime Day ini. Boleh Kapten Nazri lanjutkan sedikit? Okey, mungkin tambahan kepada maklumat yang diberikan oleh Kapten Abdul Aziz tadi. Dalam masa sama kita juga telah menjalankan pertandingan reka cipta di kalangan murid-murid sekolah dan juga di kalangan pelajar universiti, yang mana kita telah adakan pada hari yang awal lagi, yang mana pada hari 5 dan 6 hari bulan nanti kita akan beri macam hadiah ataupun kepada
pemenang pada pertandingan Rakyat Cipta ini. Di samping itu berkaitan dengan anugerah, kita telah mengenal pasti yang kita akan memberi anugerah untuk syarikat perkapalan terbaik, syarikat kita pusat latihan maritim terbaik, kan, di samping tokoh-tokoh pelaut yang kita pilih pada tahun ini, di samping beberapa anugerah khas yang kita pilih pada tahun ini. Ia akan diadakan pada 5 hari bulan ini sendiri, pada semasa perasmian. Kapten Aziz, badan-badan manakah antara rakan-rakan strategik lain yang akan turut sama dalam penganjuran sambutan World Maritime Day ini? Okey. Sebenarnya World Maritime Day ini telah di-assignkan, telah dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Pengangkutan dan Jabatan Laut Malaysia untuk menjadi dia punya joint chairman, pengerusi bersama. Tetapi mereka dengan ihsan mereka telah menjemput beberapa NGO dan juga agensi-agensi lain untuk turut serta membantu menganjurkan ini. Jadi yang memain peranan penting termasuklah macam saya sebut tadi, MASA, Persatuan Pemilik Kapal Malaysia, kemudian kita orang Ikhtisas Kelautan Malaysia, IKMAL, kemudian ada Persatuan Institusi Latihan Maritim Malaysia, namanya MyMat secara ringkas. Kemudian ada satu lagi Institut Maritime Malaysia, Malaysian Institute of Maritime Affairs. Ini dia orang buat kajian strategik mengenai dengan hal ehwal maritim. Jadi kami semua berkumpul dan kita semua berganding bahu untuk menganjurkan dan make sure that this is a success. Dari segi orang ramai pula, bagaimana mereka boleh turut serta dalam meraihkan sambutan ini? Okey, pada 5 dan 6 hari bulan kita akan menganjurkan di KLCC kan, di mana dijemput bukan saja yang berkaitan dengan perkapalan, orang awam juga dijemput, di mana kita akan adakan pameran dan juga career talk pada tarikh tersebut. Jadi inilah peluang untuk mereka yang mungkin meminati perkapalan tapi tidak tahu bagaimana untuk mendekati industri perkapalan dan juga dunia maritim secara meluas. Anda boleh datang pada 5 dan 6 hari bulan. Daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Kemudian untuk menggalakkan penglibatan publik, akan ada lucky draw, hadiah-hadiahnya amat menarik. Akan ada quiz, hadiah-hadiahnya lagi menarik. Jadi saya cadangkan dan galakkan, kalau boleh orang yang tak ada apa tu, datanglah tengok. Bukan saja untuk lebih mengenali industri maritim ini dan juga untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini. Satu yang perlu ditekankan di sini, kebanyakan orang bila sebut maritim, dia orang ingat kapal saja. No, bila kita sebut World Maritime Day, Hari Maritim Sedunia, makna merangkumi semua players dalam maritim industri. Kapal, pelaut, pelabuhan, service provider. Ini yang kita nak tonjolkan. Itu sebab kita nak galakkan involvement of the public. Untuk menambahkan surprise lagi kan. Saya dimaklumkan juga baru dapat mesej daripada salah seorang yang exhibitor dalam World Maritime Day ni, yang mana salah satu booth akan ada legend soccer legend daripada Manchester United. Wow. Akan hadir. Tapi kena pilih lah. Kena tengok mana satu booth yang dia ada nanti. Manchester United ramai peminat Manchester yang cuba mengimbau zaman yang dah lepas. Zaman di mana mereka menang. Datanglah untuk menyaksikan sendiri siapakah legenda yang akan berada di KLCC. Dan kepada anak-anak muda sebenarnya yang sedang menonton siaran ini yang rasa tertarik dan terpanggil untuk menjadi pelaut ataupun untuk menjadi salah seorang pemain dalam industri perkapalan, dalam industri maritim di Malaysia, bagaimana untuk mereka mendekatkan diri dengan dunia maritim sebenarnya, Kapten Nazri? Okey, dari segi kerjaya, untuk makluman, kita setiap tahun pun kita ada Hari Pelaut, tapi dalam World Maritime Day pun kita adakan juga career talk, di mana saya rasa banyak juga yang syarikat perkapalan yang membuka booth kan, yang mana kita anak-anak muda ini satu boleh lihat dari segi peluang yang ada pada syarikat perkapalan yang boleh di offer pada diorang. Tapi dalam masa yang sama, saya rasa membuka ataupun dia punya skop pencarian kerja tu lebih besar kan, mana untuk sesuailah hadir kepada masa exhibition dan lihat peluang-peluang mana yang sesuai dengan jiwa anak muda, kerana perkapalan ni satu sesuai dengan challenge punya
industri lah kan. Dari segi untuk anak muda bagus untuk cabaran tersebut. Ya. Sama juga mengambil kira tema Hari Maritim Sedunia ni, kita nak buktikan kepada anak-anak muda Malaysia ni, kalau you masuk bidang perkapalan, bukan bermakna you kena belayar sampai tua saja. Macam kami pun dulu belayar juga, tapi sekarang Tak tua lagi lah. tak tua lah, dia muda lah. So apa yang kita nak tunjukkan, kalau you join mula sebagai seorang pelaut, tak semestinya you akan duduk di laut sampai bila-bila. Ada lagi avenue lain yang you boleh jadi bertugas di darat. Jadi para pemamer di exhibition tu, ada syarikat-syarikat yang boleh memaklumkan apakah qualification yang diperlukan. Lepas you belayar, macam mana you boleh join kita punya syarikat ke apa. Ini yang kita mau galakkan anak-anak muda kita datang. Selain daripada kuis dan yang lain-lain hadiah yang kita sediakan. Jadi harapan akhir daripada Kapten Nazri berkaitan dengan sambutan ini dan bagaimana sebenarnya objektif-objektif yang disenaraikan oleh IMO akan cuba dicapai melalui sambutan pada bulan Oktober nanti. Okey, terima kasih Taran. Baik soalan tu kan, saya nampak dari segi World Maritime Day ni adalah meeting point ataupun untuk pelbagai latar belakang, syarikat perkapalan, pelabuhan, pelaut dan servis provider. Saya rasa sesuai dengan tema pada tahun ini. Kita jadikan semasa conference, dalam masa sama kita juga ada bengkel kan, yang mana dalam bengkel itu banyak perkara yang akan dibincangkan, what is the challenges ahead kan. Jadi kita sama-sama kita jadikan World Maritime Day ini ataupun hasil ataupun daripada persidangan itu kita jadikan sebagai satu jalan untuk kita lebih memakmurkan bidang perkapalan. Pasal 70-80% of the world trade, global world trade is carried by sea transportation. Jadi peluang tu banyak. Jadi yang saya nak tambah satu sajalah. The problem yang kami hadapi dalam maritim ni, sektor maritim ni, kami ni tak terkenal sebagai orang di udara. You talk about aviation, penerbangan, semua orang tahu. You talk about kapal, dia ingat ini yang pegang steering wheel saja. Jadi kita galakkan public datang, tengok dan juga tanya apakah sebenarnya bidang maritim ini, because Malaysia lacks lagi, kita masih perlu banyak lagi profesional yang berkecimpung dalam bidang maritim. Inilah peluang yang paling sesuai. So it is a challenge. Hakikatnya kita negara maritim. Yes. Ya. Mungkin satu lagi saya lupa nak ketengahkan. Untuk salah satu speaker dalam conference ni, kita jemput juga lady seafarers. Yang mana currently dia masih lagi berkhidmat dengan syarikat perkapalan Malaysia sebagai salah seorang pegawai navigasi. Kita bagi peluang juga untuk dia menceritakan apa dia punya challenge dengan success story pasal dari segi pengalaman dia kan. Wanita masih muda lagi kan. Jadi kita pada mungkin hari kedua kita jemput dia kan. 6 hari bulan. Ya. Ini juga membuka peluang kepada kaum wanita yang mungkin berminat tetapi rasa ragu-ragu kerana tapi telah dibuktikan. Ya, kita kena buktikan bahawa ia merupakan satu peluang sebenarnya industri yang masih terbuka luas untuk semua golongan. Finally sekarang ni the whole world menghadapi masalah recession, kejatuhan harga minyak. Jadi dalam industri perkapalan sendiri, maritim sendiri, kita banyak menerima akibat yang tak baik. Jadi everybody thinks semuanya gloom. Jadi kami punya tema yang kita buat sub-tema daripada IMO, kita kata success amidst the gloom. Maknanya ada juga kes-kes di mana orang telah berjaya, syarikat perkapalan berjaya, badan maritim berjaya dalam menjalankan. Jadi kita punya tema conference itu success amidst the gloom. Maknanya kita bawa mereka-mereka yang telah berjaya dalam keadaan sekarang ni, kita nak tonjolkan bahawa there is still avenue untuk sukses. Dan sharing dia punya experience Ya. Jadi ini penting dan kita raikan bersama. Kalau anda ingin tahu dengan lebih lanjut tentang dunia maritim, KLCC mungkin tujuan ataupun lokasi yang paling sesuai untuk anda 5 dan 6 hari bulan Oktober nanti. Terima kasih kerana bersama kami dalam siaran Selamat Pagi Malaysia dan kita ucapkan selamat menyambut Hari Maritim Sedunia. Terima kasih. Kapten Aziz dan Kapten Aziz. Selamat pagi Malaysia.